سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa. Baik, ada teman-teman kita yang sudah bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih
saya ucapkan kepada semuanya yang setia bersama dengan saya walaupun tak ramai ya. Saya tahu kuliah ni memang tak ramai sangat orang yang nak duduk kan dengan saya. Tapi saya amat menghargai mereka yang konsisten untuk terus-terusan bersama dengan saya. Contohnya di sini kita ada Zahira Zainuddin ni. Di situ Zahira memberikan salam kepada saya. Assalamualaikum Ustazah Sakinah, admin dan para jemaah. Okay, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Zahira. Maaf lupa yang atas tu Sofia Mansur juga di situ awal tadi sudah berikan salam kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Sofia, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan Kak Aisyah juga ada dengan kita. Kak Aisyah panjang komen dia. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah dan jemaah sekalian. Love dia pun warna turquoise. Dia ikut warna tudung saya. Terima kasih. Alhamdulillah dapat hadir pagi ini. Sedang hujan lebat ni. Betul Kak Aisyah. Hogang pun hujan lebat. Ya Allah. Tadi nampak macam ada cahaya kan matahari. Tapi bila saya duduk je sini, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Betul. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, Kak Zah kita. Kak Zah bila nak balik Kak Zah? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Moga Ustazah selalu dalam keadaan sihat. Amin. Mudah-mudahan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu Ustazah. Masya Allah. Terima kasih Kak Zah rindunya kepada saya. Baik, kita ada Kak Mas di situ. Kak Mas, Cik Doktor. Selamat pagi Doktor. Macam mana Kak Mas? Sama-sama kita di Hogang hujan lebat. Ada jemur baju tak? Okay, sebelum tu angkat bajunya. Nanti kan tak tenang nak duduk kuliah saya pagi ni. Baik, Kak Aisyah. Okay, Kak Aisyah. Betul Kak Aisyah. Thank you so much admin for this FB Live. Betul. Admin kita dia sedang dalam keadaan yang tidak sebagaimana biasanya. Tapi Alhamdulillah dia masih lagi sudi untuk membantu kita pada pagi ini meng-livekan. Ada ke bahasa tu? Menyiarkan. Itu bahasa yang tepat. Menyiarkan kita secara langsung pada pagi ini. Baik. Muslimah semuanya, pada pagi ini kita nak masuk perbincangan di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen untuk kita lihat adakah betul ke tidak hujan doktor baju di dalam. Okey. Kat sini pukul 4 pagi Ustazah, kejap lagi nak balik. Oh masya-Allah. Kan tak nak balik Kak Zah. Balik ya. Jangan tak balik langsung. Nanti kan habis banyak kuliah tertinggal. Okey, kita hari ni nak mulakan di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Ustazah nak lihat jawapan daripada semua. Kak Syah, kita kat muka surat berapa Kak Syah? Liza tak ada ya hari ni? Liza tak datang hari ni? Page 251. Okay, second last paragraph. Okay, boleh. Kita tengok dulu nanti. Kak Mas ingat tak Kak Mas? Kita muka surat berapa? Nak tanya Kak Zah ni memang tak lah Kak Zah. Zahira ni ingat tak kita muka surat berapa Zahira? Kalau Zahira ni ingat sesi lepas kita berhenti di mana? Cik Salimah tak ada pagi ni? Hujan-hujan. Macam nak naik bas turun bas nak pergi kuliah Ustazah kan dekat MKS ni. Padahal duduk je buka je Facebook. Okey, satu saja jawapan kita pada pagi ini, page 251, second last paragraph. Ada yang lain? Ustazah tunggu. Besarkan sikit muka saya. Cantik. Terima kasih. Okey, tak ada ya? Okey, tak ada, tak apalah. Ustazah, malah tunggu. Baik, pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita di bahagian D, iaitu hukuman jasad terdiri atas hukuman dunia dan akhirat. Bahagian yang kedua. Okay, minggu lepas Ustazah dah bincangkan sedikit daripada apa yang terkandung di dalam
poin kita D ini. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangannya dan saya kira ini adalah perbincangan yang terakhir untuk poin kita yang D di sini. Di mana jika muka surat saya kita berada di halaman yang ke-261. Tadi Kak Aisyah kata 251 dan saya rasa biasanya muka surat saya dengan muka surat yang ada pada kitab-kitab yang dimiliki oleh jemaah semuanya dia macam 10 pages jauh gitu. Jadi mungkin betul apa yang Kak Aisyah sebutkan tadi muka surat 251 saya 261. Okey, apa dia tu? Hari tu akak dengar lupa nak catat. Oh ya, tak apa Kak, tak apa. Okey, it's okay Kak. Yang penting kita go on. Okay, kita teruskan saja. Baik, jadi kalau sekiranya ada yang masih lagi mencari muka surat yang keberapa, cuba cari poin kita D. Okay, poin kita D bertajuk hukuman jasad terdiri atas hukuman dunia dan akhirat. Bahagian yang kedua dan juga di sini kita lihat mungkin muka surat 251 di second last paragraph. Apa aja si Amira ni tau. Dia mengganggu saya tengok budak-budak ni, budak-budak admin ni mengganggu saya diorang ni. Suka mengusik saya. Okey, baik kita lihat di sini. Kalau di muka surat saya akan mulakan pada paragraf yang kedua. Saya tak pasti, mungkin Kak Aisyah second last paragraph. Tapi daripada muka surat saya, kita akan mulakan daripada paragraf yang kedua di mana ayatnya berbunyi, di antara doa para malaikat bagi kaum muslimin adalah. Okey, kita akan mulakan dari muka surat tersebut, dari paragraf tersebut. Di antara doa para malaikat bagi kaum mukminin adalah. Daripada situ. Betul tak Kak Aisyah faham? Kita punya paragraf. Saya nak mulakan daripada situ ya. Okey baik. Di sini merupakan kesinambungan daripada perbincangan kita di sesi yang lepas. Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan? Kita bincangkan tentang doa. Nabi SAW yang memohon kepada Allah perlindungan agar dijauhkan daripada amalan-amalan yang buruk. Di mana doanya berbunyi wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan kami berlindung dari kejahatan jiwa kami wa min sayyiati a'malina dan kami berlindung juga dari keburukan amal kami. Okey, jadi pada sesi yang lepas Ustazah dah jelaskan berkenaan dengan doa yang Nabi SAW baca setiap kali baginda ingin berkhutbah. Jika sesiapa yang terlepas mengikuti perbincangan itu boleh refer kembali, rujuk kembali pada rakaman kuliah kita di sesi yang lepas. Saya tak ingat tarikhnya bila tapi boleh lihat kembali supaya dapat mengikuti perbincangan pada pagi ini dengan lebih baik jika sekiranya tertinggal pada perbincangan itu ataupun kalau terlupalah. Kadang-kadang kita ni kalau dah cuti seminggu dia lupa sebab minggu lepas cuti National Day betul tak? Jadi kalau di sini kita lihat kesinambungannya iaitu bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia menyambung kembali perbincangan itu dengan membawakan kepada kita sebuah ayat Al-Quran yang menceritakan doa yang dimohon oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di dalam kitab kita ianya menyenaraikan, bukan meletakkan satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ghafir. Dalam kitab dia kata surah Al-Mu'min. Yes, surah Al-Mu'min dan surah Ghafir adalah surah yang sama. Jadi kalau buka Al-Quran, kebiasaannya dalam Al-Quran akan letak surah Ghafir. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran yang menamakan surah Ghafir dengan surah Al-Mu'min. Jadi ia bukan satu kesilapan, ianya adalah benda yang betul, yang tepat. Cuma penamaan surah itu dia ada dua. Okay? Jadi kalau kita buka Al-Quran tak jumpa surah Al-Mu'min bermakna mungkin di dalam Al-Quran itu meletakkan nama surah ini sebagai surah Ghafir. Baik, jadi dalam surah Ghafir ayat yang ke-9 kita dapati di situ Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia beritahu kepada kita tentang bagaimana para malaikat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini hamba Allah yang beriman dapat dilindungi dari amal-amal yang buruk. Kalau kita sebut amal buruk bermakna di sini ialah dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam ayat ini para malaikat mereka berdoa waqihimus sayyiat
dan lindungilah mereka daripada as-sayyi'at, iaitu balasan kejahatan. Wa man taki sayyi'at, dan siapa dan orang-orang yang engkau pelihara dari balasan kejahatan pada hari itu, yauma idzin faqad rahimta, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepada mereka. Jadi di sini uh, para malaikat mereka berdoa kepada Allah supaya lindungi orang-orang yang beriman daripada perbuatan buruk, dan juga di situ bermaksud ialah balasan daripada perbuatan buruk yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, bila kita lihat pada perenggan yang berikutnya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan daripada surah Ghafir ayat yang ke-9 ini. Dia kata begini, doa tersebut mencakup, maknanya merangkumi permohonan untuk menjaga mereka dari keburukan amal dan hukuman yang pedih. So kita ada 2 poin penting ya muslimah daripada surah Ghafir ini ayat yang ke-9. Di mana kita dapati bahawa ada 2 poin penting yang diminta oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Doa ini dia mencakupi permohonan untuk menjaga mereka. Mereka ini berbalik kepada orang-orang yang beriman dari keburukan amal dan hukuman yang pedih. So kita ada 2. Satu, para malaikat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi kita ini orang yang beriman daripada amal-amal yang buruk. Kemudian yang kedua, daripada hukuman yang pedih berikutan daripada amal-amal yang buruk itu tadi. Maka dia kata jika Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka dari amal buruk. Maknanya di sini ya muslimah kita faham begini. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada amal-amal yang buruk, dengan kata lain, di situ juga Allah jaga dari balasan yang buruk. Kerana banyak kali telah saya bincangkan, setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan dan ganjaran. Kalau kita buat perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita dengan balasan yang baik. Dan kalau kita buat perkara yang buruk, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita dengan balasan yang buruk juga. Dia begitu ya, kita lihat ketelusan, keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap hamba. Tidak ada orang yang dia buat baik kemudian Allah Subhanahu Wa Taala balas dia dengan keburukan, melainkan jika kebaikan yang dia buat ketika hidup itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu juga pernah saya bincangkan. Ramai orang dia buat baik, tetapi bila di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan balasan yang setimpal dengan kebaikan yang dia buat. Kenapa? Kerana niatnya yang tidak baik ketika dia buat perkara yang baik. Jadi ini kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap apa yang terdapat di dalam hati kita, setiap niat kita. Orang yang melihat kita, mereka tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi kita tidak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati kita. Mungkin luarannya kita melihat bahawa kita memperlihatkan kepada orang ramai bahawa kita buat perkara-perkara yang baik, kita tunjukkan kepada orang ramai sehingga orang takjub, sehingga orang rasa, oh bagus dia baik dia, soleha. Tapi dalam hati kita, kita cuma ingin mempamerkan. Apa maksud saya mempamerkan? Ialah kita ni nak orang lihat kita dan orang puji kita, itu saja. Kita tak buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahayanya. Namun kita lihat di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita. Orang kalau dia buat perkara yang baik, pasti yang mana baik itu dibuat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, ya bukanlah kerana dia itu nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia dengan balasan dan ganjaran yang baik. Okay, berikan dia dengan pahala, apa-apa keutamaan yang dia berhak untuk peroleh, kemudian diberikan kepada dia dengan syurga, itu balasan yang ganjaran yang paling tinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan di sini kita lihat, kalau
Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari amal buruk, yang mana kemudian kita sendiri tidak melakukan amal buruk itu, Allah Subhanahu Wa Taala bermakna jaga kita daripada balasan yang kalau kita buat amal buruk itu kita akan dapat. Contohnya mudah kita kata azab kubur, okey, azab api neraka, azab dalam hidup lah. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ada berikan azab dalam hidup kita ini. Sebelum kita meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sudah timpakan kita dengan azab yang pedih. Kan contoh, Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kata, babani muajjilani, ada dua pintu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala percepatkan azabnya. Pertama, Nabi kata apa? Al-baghyu, iaitu kezaliman. Kita kalau buat perkara zalim di atas muka bumi ini, Allah tak tunggu kita mati. Allah tak tunggu kita sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, tak. Allah Subhanahu Wa Taala akan percepatkan hukuman itu ketika kita di dunia. Kemudian yang kedua, Nabi sebut apa? Derhaka kepada ibu bapa. Ni dua perbuatan dosa yang mana jika seseorang dia lakukan ketika dia hidup, Allah Subhanahu Wa Taala tak teragak-agak untuk mempercepatkan hukuman itu ke atas dirinya. Okey. Jadi di sini kita lihat apa yang diminta oleh para malaikat, sama seperti doa Nabi SAW yang memohon perlindungan dari amal buruk. Baik, di dalam doa ini, doa para malaikat ya. Di dalam doa ini, ketika para malaikat mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal agar melindungi orang yang beriman itu tadi daripada amal buruk, daripada balasan buruk kan, ia merupakan satu bentuk permohonan yang dilihat sama sebagaimana yang diminta oleh Nabi SAW. Yang mana tadi Nabi kata apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Iaitu, dan kami mohon perlindungan kepadamu daripada keburukan diri kami. Okay, iaitu hawa nafsu kita, dan juga daripada keburukan amal-amal kami. Bila para malaikat minta kepada Allah, lindungilah mereka daripada amal buruk, lindungilah mereka daripada azab api neraka yang buruk yang merupakan balasan daripada amal buruk itu, kita lihat ia adalah permintaan yang sama. Kedua-duanya memohon kepada Allah agar manusia, agar kita semua yang beriman kepada Allah dilindungi daripada perbuatan dosa dan maksiat. Baik, kita lihat di sini apabila ada yang berpendapat, terus masuk kepada perenggan yang berikutnya. Apabila ada yang berpendapat pada ayat sebelumnya, para malaikat telah memohon kepada Allah agar menjaga mereka dari azab neraka. Ini adalah penjagaan dari balasan keburukan. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ada jelaskan, daripada penerangan itu tadi kita boleh faham as-sayyi'at. As-sayyi'at di dalam surah Ghafir ayat yang ke-9 itu bermaksud amal-amal yang buruk. Okey? Baik, seterusnya. Ada orang yang mengatakan bahawa penjagaan dari kejahatan itu terbahagi menjadi dua. Sila cari perenggan tersebut. Jika kita dah masuk kepada muka surat 262, cuba cari perenggan yang bermula daripada ayat ada orang yang mengatakan bahawa penjagaan dari kejahatan itu terbahagi kepada dua. Okey, jumpa tak? Kalau jumpa letak di ruangan komen. Saya nak tahu muka surat yang keberapa, perenggan yang keberapa. Jadi boleh bantu teman-teman yang lain. Okay, page 252. Paragraf berapa? Paragraf paling atas ke? Paragraf pertama ke macam mana? Second paragraph. Oh, sama dengan saya. Okey, baik. Saya 262, second paragraph juga. Jumpa Ustazah. Okey, terima kasih Zahira. Page 252, paragraph 2. Okey, baik. Kita lihat pada perenggan yang kedua dari situ. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia bahagikan kepada dua tentang penjagaan dari kejahatan. Maknanya bila para malaikat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga manusia ini, itu hamba Allah yang beriman daripada kejahatan. Bermakna ada dua perkara di situ.
yang diminta. Pertama di sini, penjagaan dengan taufik darinya agar perbuatan buruk tersebut tidak sampai dilakukan. Maknanya kita ni setiap daripada diri kita ada sahaja perkara buruk yang kita nak buat. Okey, jangan tipu. Okey, jangan tipu, betul. Kita ni ada saja hal-hal buruk, keinginan nak buat perkara maksiat, keinginan nak buat perkara dosa kan. Kadang-kadang ada dosa kita buat, kita tak sedar pula kita buat. Oh, tu dosa rupanya. Kita tak sedar kita buat dosa. Mungkin tak sedar, mungkin juga tak tahu. Dia begitu kan keadaannya. Ataupun mungkin di dalam beberapa keadaan di mana kita ni uh, uh, kita terdesak ataupun kita marah sangat, kita geram sangat dengan seseorang, akhirnya kita melakukan perbuatan dosa. Jadi, dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, yang kadang-kadang ianya di luar kawalan kita, betul tak? Di luar kawalan kita, kita buat perkara itu. Di sini, bila para malaikat tadi dia kata, waqihimus sayyi'at, lindungilah mereka, peliharalah mereka daripada amalan-amalan yang buruk itu, bermakna mereka minta kepada Allah agar menjaga orang yang beriman dengan taufik darinya. Taufik darinya maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada kita bila kita nak buat sesuatu perkara yang buruk, kita pun tak jadi nak buat. Dia begitu. Ini maksud daripada poin yang pertama ya. Bila kita ni Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, kita walaupun kita ada sesuatu perkara buruk kita nak buat, kan kita geram ke apa dengan orang tu, geramnya aku macam nak maki je macam itu kan. Ini contoh ini contoh saya berikan. Kadang-kadang kita rasa gitu kan, aku geram ni kan macam nak maki dia ni, alamak Tapi kenapa kita tak maki dia? Okey, cuba fikir balik. Kenapa dalam hati tu kita cakap macam nak maki je tau dek ni, tapi kenapa kita tak maki? Kerana kita tahu maki itu adalah kata-kata yang tidak baik. Betul tak? Kalau kita dah maki seseorang bermakna kita dah ucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang lain. Jadi di situ kita tahu, ya Allah, tak apalah, sabar kita. Ini maknanya kita diberikan taufik. Maksudnya kita tahu, kemudian kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita tahu itu tadi. Ramai orang tahu juga ya Muslimah, ramai orang tahu. Dia kata, aku memang nak maki, terus dia maki. Dia tahu benda tu salah kan. Ramai orang tahu maki tu salah kan. Tapi ramai orang juga buat. Kenapa? Sebab dia tak boleh kawal dan kemungkinan besar di situ taufik daripada Allah tidak ada untuk dia. Okay, kerana taufik ini berbeza dengan hidayah. Hidayah, kita tahu, kita ada petunjuk itu. Taufik juga masuk petunjuk. Tetapi taufik ini bermakna Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan hidayah itu. Melaksanakan ilmu yang kita ilmu yang kita ada pada diri kita. Ini beza ya taufik dan hidayah. Jadi bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik itu tadi, walaupun perasaan meluap-luap ni marah, walaupun rasa macam geramnya aku memang nak cakap lah dengan dia ni, memang dia kalau kena mulut aku memang berbisa kita kata tu kan. Tapi kita pun akhirnya tak jadi nak buat. Bukan sebab kita lemah. Ingat ya, kita kalau tak buat jahat pada orang lain bukan sebab kita lemah atau Muslimah. Bukan itu. Tapi kerana kita tahu ada kuasa yang lebih besar. Ada maknanya ada yang lebih maha berkuasa yang boleh mengadili situasi itu daripada kita. Kita kalau mengadili, kita kalau buat sesuatu memang sedap kita. Betul, kita ikut perasaan kan sedapnya. Cakap pun sedap, kalau cakap gini, luar dalam kita kenakan dia kan, betul kan? Tapi bila kita tahan diri kita tahan lidah kita tahan perasaan kita hiasi ia dengan kesabaran, bermakna taufiknya kuat ada pada diri kita. Allah berikan perlindungan yang kuat pada diri kita. Sampai dia kata tadi, Imam Ibn Qayyim kata apa? Sampai dia pun tak buat perkara tersebut. Iaitu perbuatan buruk itu tadi. Okey, ini yang pertama. Baik, yang kedua, kita lihat penjagaan dari kejahatan itu bermakna penjagaan dengan memohon ampunan sehingga tidak terkena hukuman. Okey, ini maknanya kalau kita terbuat, kadang-kadang kan saya katakan kita dah geram sangat, kita pun terlepas cakap kan. Kita dah marah sangat, kita pun termaki dia macam tu kan.
Lepas tu barulah kita rasa, alamak kenapa pula aku cakap gitu. Biasa juga kita ni kan kadang orang perempuan ni dia dia cakap dulu baru dia fikir. Biasa gitu, saya banyak kali dengar. Orang kata apa, orang perempuan dia cakap, dia dah cakap lepas tu baru dia fikir kan. Beza dengan orang lelaki ni fikir dulu. Jadi sekarang ni bila kita dah tahu sifat kita ni, wanita ni suka sangat bercakap. Bila lepas cakap baru fikir, alamak salah aku cakap. Bila kita ni tahu sifat kita dah begitu, bermakna kita perlu lebih banyak mengawal lidah kita. Perlu lebih banyak mengawal perasaan kita. Kan? Dalam keadaan yang sedemikian, bila kita dapat mengawal, dapat letakkan dengan kesabaran insya-Allah, kita akan bercakap, kita akan berfikir sebelum kita bercakap. Tapi kalaulah keadaan yang mana kita dah tercakap, kita cakap perkara-perkara yang buruk, kita dah terlepas cakap itu, terlepas cakap ini, kemudian kita pun terfikir, alamak, kenapa saya cakap macam gitu, kan dosa, kan tak boleh, kan tak baik, kan dah aibkan dia, kan kita dah mula menyedari di sini yang kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, di sinilah maksud penjagaan dari kejahatan itu berlaku, iaitu penjagaan dengan memohon ampunan sehingga apa yang kita terbuat itu tadi tidak dikenakan dengan hukuman lantaran kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya harap faham ya dua poin ini ya, yang mana ia merangkumi apa yang diminta oleh para malaikat itu kepada Allah. Bila malaikat ini dia berdoa kepada Allah, jagalah orang yang beriman daripada daripada keburukan-keburukan, jaga daripada keburukan-keburukan itu bermakna ada dua. Satu, okey, Allah minta Allah jaga orang yang beriman ini dengan taufik Allah supaya mereka tak buat perkara yang buruk. Allah berikan kepada kita dengan hidayah, Allah berikan kepada kita dengan taufik. Taufik, sekali lagi saya ingatkan ya, ia adalah kekuatan untuk melaksanakan hidayah itu tadi. Apa yang kita tahu, ilmu yang kita miliki, maka di sini orang itu Allah pelihara dia daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik, yang kedua di sini kita lihat. Yang kedua ialah bila malaikat ini minta kepada Allah agar jaga orang yang beriman daripada perbuatan ataupun amalan-amalan yang buruk. Bermakna di situ orang ini, mereka ni dah bertaubat. Mereka dah tersilap langkah, tersilap kata kan. Kemudian mereka menyesal, mereka bertaubat kepada Allah. Para malaikat minta kepada Allah agar terima taubat mereka, berikan keampunan kepada mereka dan jaga mereka daripada hukuman Allah, itu azab Allah yang pedih. Okey, so kita ada dua maksud daripada penjagaan dari Allah. Baik, oleh kerana itu, kita masuk ya pada kitab kita di sini. Oleh kerana itu, ayat di atas mencakup permohonan terhadap dua bentuk keburukan itu tadi. Perbuatan yang buruk dan juga balasan yang buruk. Okey, itu maksudnya. Mengenai kata keterangan waktu, hal itu terkait dengan kalimat syarat, bukan dengan kalimat permohonan. Itu tak apalah, itu tinggalkan sahaja. Baik, di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia bawa kita untuk melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Kerana tadi ya saya paparkan dan dalam kitab kita juga memaparkan surah Ghafir ayat yang ke-9. Sebenarnya doa malaikat ini dia bermula daripada ayat yang ke-7 dalam surah Ghafir. 7, 8, 9. Jadi ada 3 ayat yang mana memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang yang beriman ini dijaga daripada perbuatan yang buruk itu tadi. Baik. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini. Perhatikanlah kandungan dari kabar para malaikat dalam ayat di atas. Mereka memuji iman dan amal soleh serta berbuat baik kepada kaum mukminin dengan memintakan ampunan untuk mereka. Sekejap ya. Lupa pula. Okey. Jadi ini ayat yang ketujuh ya Muslimah. Sila lihat dalam kitab memang tidak ada, tapi saya minta supaya dapat dibuka Al-Quran masing-masing. Cuba refer kembali surah Ghafir ayat yang ketujuh ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ketujuh. Di sinilah permulaan pada permintaan para malaikat kepada Allah agar berikan perlindungan kepada orang yang beriman daripada perbuatan yang buruk itu. Dalam ayat ini kita lihat
para malaikat mereka memohon kepada Allah untuk orang yang spesifik ya, bukan kepada semua orang yang beriman. Tetapi dalam doa ini kita akan dapati bahawa para malaikat dia ada sebutkan orang beriman yang bagaimana. Orang beriman yang bagaimana. Baik, ayatnya berbunyi allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arasy. Ini juga kita dapat lihat ya, bukan semua malaikat. Okey, bukan semua malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi daripada surah Ghafir, ayat yang ketujuh ini ya muslimah, kita dapat fahami bahawa malaikat yang spesifik juga, malaikat yang khusus. Malaikat yang mana mereka ini memikul arasy Allah. Okey, memikul arasy Allah. Kenapa pula suara saya ni hilang? Sekejap Malaikat yang memikul arasy Allah dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Malaikat ini bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Baik. Kategori malaikat ini bermakna malaikat ini macam mana? Mereka adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Okey. Sebab mereka adalah malaikat yang memikul arasy Allah. Dan malaikat yang berada di sekeliling arasy tersebut. Ini tempat, bukan tempat lah kita panggil macam mana ya. Ini adalah satu makhluk ciptaan Allah di mana Allah berada di situ. Dan kita lihat di sini bila para malaikat ini mereka memikul arasy Allah dan mereka dan bukan itu saja, yang pikul satu ya. Okey, yang pikul tu satu. Kemudian yang berada dekat sekeliling tu lain pula. Jadi maknanya ada ramai. Di situ kita dapati mereka bertasbih kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Malaikat memang ya, semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada malaikat yang kafir. Okay? Malaikat semua beriman kepada Allah. Okay, ada satu poin penting di sini dalam ayat Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada kita. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang paling dekat pada Allah tersebut, yang memuji Allah, beriman kepada Allah, mereka meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan. Jadi bagaimana mereka meminta ampun untuk orang-orang yang beriman ini yang mereka minta kepada Allah. Baik, kita lihat doa mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu. Okey, kalau buka Al-Quran saya minta gariskan perkataan tabu di situ. Lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ada dua kategori orang yang beriman di sini. Ataupun dua ciri saya kata, dua ciri senang. Dua ciri orang yang beriman di sini yang disebutkan oleh para malaikat itu tadi. Yang mana mereka memohon keampunan untuk kedua ciri manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata apa? Untuk orang-orang yang bertaubat, satu. Wattaba'u sabilak. Mereka dah bertaubat kepada Allah, lalu mereka mengikuti jalan engkau. Mereka itu taat kepada engkau. Waqihim azabal jahim. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Okey, baik muslimah. Kita lihat di sini. Di dalam ayat itu tadi. Okey, ini yang Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah diletakkan pada perenggan yang berikutnya. Yang bermula daripada ayat perhatikanlah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bawa kita untuk perhatikan pada ayat yang ketujuh surah Ghafir itu tadi. Walaupun dia tak letak dalam kitab dia, tapi dia suruh kita lihat kembali. Surah Ghafir ayat yang ketujuh, kita perlu perhatikan bagaimana ungkapan ayat ataupun ungkapan doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang memikul arasy Allah, yang berada di sekeliling Allah, yang sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka meminta keampunan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dia kata mereka memuji iman dan amal soleh. Malaikat-malaikat ini mereka memuji keimanan, mereka memuji amal soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman serta berbuat baik kepada kaum mukmin. Okay, mereka berbuat baik kepada kaum mukmin
iaitu orang yang beriman, bagaimana mereka berbuat baik dengan meminta ampun untuk mereka. Jadi para malaikat ini dia buat baik kepada kita. Bagaimana para malaikat itu berbuat baik kepada kita? Iaitu dengan berdoa untuk kita ini kepada Allah agar Allah berikan keampunan untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita panggil sebagai orang yang mendapat doa daripada para malaikat. Baik, para malaikat dalam ayat itu tadi ya muslimah, para malaikat bertawassul kepada Allah dengan keluasan ilmu dan kelapangan rahmatnya. Sebab apa? Tadi dalam doa ni, kan, saya balik ya pada slide sebelumnya. Dalam doa ini, kita lihat para malaikat ini dia berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Okey, dia kata para malaikat ini berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini maknanya tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Mereka bertawassul dengan keluasan rahmat dan keluasan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki dalam doa ini. Okey, baik. Kita lihat di sini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga menerangkan kepada kita dengan tuntas. Kalau lihat di paragraf ini panjang, maknanya dia terangkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan keluasan ilmu Allah, apa yang dimaksudkan dengan kelapangan rahmat Allah dalam doa malaikat itu. Baik, dia kata kepada kita, keluasan ilmunya mencakup ilmu tentang dosa, penyebabnya, mudahnya mereka tergelincir dalam kesalahan. Maksud keluasan ilmu Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu yang luas. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh challenge ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Dan dalam banyak-banyak ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki, yang paling luas itu ianya termasuk tentang dosa yang kita buat ini muslimah. Allah tahu dosa kita. Kemudian sebab kenapa kita buat dosa itu. Allah juga tahu bahawa kita ni manusia mudah tergelincir dalam keadaan yang dosa, serta Allah memiliki ilmu tentang diri kita. Okey, kalau kita baca lagi di dalam perenggan ini, itu saya ringkaskannya poin-poinnya, tapi dalam kitab kita ini dijelaskan kepada kita dengan banyak lagi tentang ilmu Allah, iaitu disebutkan kepada kita penguasaan musuh dan jiwa mereka. Musuh iaitu syaitan mudah menguasai kita. Hawa nafsu kita juga mudah menguasai diri kita. Dan tabiat kita sebagai manusia, Allah itu tahu. Allah ada ilmu tentang apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, perangai kita ni macam mana, PL kita ni macam mana, baik ke tidak. Tu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kemudian apa-apa yang dijadikannya indah dalam pandangan mereka dari dunia dan perhiasannya serta ilmunya tentang diri mereka. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yang Allah indahkan pada pandangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu mana yang kita suka, mana yang kita tak suka. Okey? Kemudian sebab dialah yang telah menghidupkan mereka dari tanah. Jadi berbalik kepada penciptaan diri kita ini muslimah. Senang saya nak simpulkan pada poin itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kita dengan semua yang kita ada pada hari ini. Dan sang pencipta pasti memiliki ilmu yang mendalam tentang apa yang dia cipta. Kan? Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu yang begitu luas tentang diri kita ini. Jadi para malaikat bila mereka berdoa kepada Allah itu tadi, mereka kata apa? Dengan keluasan ilmumu berkenaan dengan hamba yang kita mohon keampunan dia ini. Kan kita minta ampun untuk hamba ini, itu orang yang beriman ini kepada Allah. Tapi Allah itu Maha mengetahui tentang hamba itu. Allah lebih tahu, malaikat ni tak tahu. Kan malaikat ni tak tahu hamba tu macam mana, perangai dia macam mana kan. Malaikat tu tak tahu apa yang ada dalam hati kita dan sebagainya. Malaikat tak tahu. Tetapi Allah itu Maha mengetahui. Jadi para malaikat kata, dengan ilmu engkau ya Allah, dengan keluasan ilmu yang engkau miliki yang tidak ada yang boleh ditandingi oleh para makhluk, kami minta supaya engkau ampunkan
orang yang beriman ini yang telah bertaubat. Kemudian dan juga dengan kelapangan rahmat Allah. Dengan keilmuan Allah, dengan keluasan ilmu Allah dan juga dengan kelapangan rahmat Allah, di sini para malaikat mereka berdoa yang mana maksud mereka ialah Allah tidak akan membinasakan seorang mukmin yang mentauhidkan dan mencintainya. Ini kita panggil sebagai rahmat Allah yang paling tinggi untuk orang yang beriman. Mereka yang beriman, sebab itu Nabi SAW ada ceritakan kepada kita, orang yang beriman, dia sebut la ilaha illallah sahaja. Orang itu dah boleh untuk meletakkan dirinya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman itu tadi. Okay, walaupun kita kata dia buat dosa Ustazah, betul dia buat dosa. Dia memang Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia ke dalam api neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dia daripada dosa-dosa dia, diberikan azab yang setimpal kepada diri dia. Tapi mana-mana orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas kerana Allah, yang memang dia ada amalan-amalan baik pada diri dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak hilangkan semua itu begitu sahaja. Pasti dengan rahmatnya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi ini yang dimaksudkan dengan keluasan rahmat Allah. Iaitu Allah tidak akan membinasakan seorang yang beriman, yang mana dia beriman dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah bermakna dia mengesakan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun kena ingat juga ya, jangan kita kata beriman, saya beriman kepada Allah, tapi buat perkara yang syirik. Ni tak boleh. So di situ kita kena jaga keimanan kita, tauhid kita supaya ianya tidak dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang boleh yang boleh menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang syirik. Jadi di situ dia kata kelapangan rahmat Allah mencakup bahawa dia tidak akan membinasakan seorang mukmin pun dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan serta mencintainya. Dialah pemilik rahmat yang luas, tidak ada yang keluar dari lingkup rahmatnya, melainkan orang-orang yang sengsara. Okay. Kemudian kita lihat di sini. Sesudah itu, para malaikat tersebut memintakan ampun bagi orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti jalannya. Tadi saya dah sebutkan, ada dua ciri utama orang beriman yang diminta ampun kepada Allah untuk mereka, iaitu orang yang bertaubat yang mana mereka mengikuti jalan Allah. Jadi, tadi saya kata tak semua orang yang beriman para malaikat ini doakan. Jika seseorang dia ada buat perkara yang salah dalam hidup dia, lalu dia nak bertaubat kepada Allah, di sinilah para malaikat mendoakan kepada dia. Dan ini saya sebut sebagai keutamaan bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah, mereka memiliki keutamaan. Apa dia? Iaitu didoakan oleh para malaikat. Orang yang dia buat dosa, kemudian dia buat maksiat dalam hidup dia, dia menyesal dengan apa yang dia buat, dia nak kembali ke jalan yang benar, dia tak nak ulangi lagi, dia buatlah semua syarat-syarat nak bertaubat ini, dia memang tak nak ulangi lagi apa yang dia telah lakukan berkaitan dengan dosa dan maksiat tersebut. Dia mantapkan dirinya, maka orang yang begini dia ada keutamaannya, iaitu didoakan oleh para malaikat. Sebab tu tadi para malaikat kata apa? Lillazina tabu faghfir, ya Allah kau ampunilah untuk orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak. Dan orang yang bertaubat ini dia bukan hanya kita kata bertaubat dah, aku tak nak buat lagi, aku dah tinggalkan dosa aku dah, aku dah tak nak lagi cakap benda yang tak baik, aku nak jaga pertuturan, nak jaga perilaku aku. Bukan itu saja, tetapi dia terus-terusan berada di atas jalan ketaatan, iaitu jalan Allah. Bermakna taubatnya mantap, taubatnya kuat, barulah para malaikat ini akan doakan untuk orang yang bertaubat itu tadi. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita bahawa jalan Allah itu maknanya ialah
kita berusaha mengenali, mencintai dan mentaati Allah. Maka itu selayaknya yang berlaku kepada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan hanya sesuatu yang kita katakan, kalau dalam bahasa Melayu kita kata apa Muslimah, hangat-hangat tai ayam, macam tu kan. Dia bukan sebab kita kata kita nampak orang baik kita pun nak baik. Kita ni kita tidak ada kesungguhan. Orang yang dia nak meninggalkan perbuatan dosa dengan kesungguhan, dia akan tinggalkan dengan kesungguhan juga semua perbuatan-perbuatan dosa itu. Lalu dia akan terus masuk kepada jalan Allah, berada di atas jalan itu dengan betul bersungguh-sungguh dan kekuatan jiwa raganya. Ini kita panggil sebagai kesungguhan. Okay, orang yang begini, dia akan berusaha untuk mengenali Allah, mencintai Allah dan mentaati Allah. Ramai orang dia kenal Allah, dia kata, betul tak? Ramai orang dia kata, saya cinta Allah. Okey. Tapi nak taat itu dia bukan mudah. Ya, kita nak jalankan perintah Allah ini dia bukan mudah. Namun bukan kita kata ia bukan mustahil. Orang yang benar mengenali Allah, benar mencintai Allah, dia tidak ada kompromi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terus lakukan ketaatan-ketaatan itu, okay, mengikut kepada kemampuan yang ada pada diri dia. Dan di sinilah dia kata bagaimana mereka ini taubat, iaitu orang yang didoakan oleh para malaikat di sini. Maka dijelaskan kepada kita, mereka juga bertaubat dari perkara yang dibencinya. Orang yang bertaubat, dia akan tinggalkan perkara yang dibenci Allah. Kemudian, dia akan mengikuti jalan yang dicintai Allah. Jalan yang dicintai Allah, kita faham tadi ialah mereka yang meninggalkan, mereka yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna kita ikut jalan yang dicintai Allah. Dia opposite lah ya dalam hal ini. Kalau kita tinggalkan perkara yang Allah benci, bermakna di situ kita ikut jalan yang dicintai Allah. Kita tak boleh buat dua-dua ya muslimah, ingat itu. Kita buat apa yang Allah cinta, kita pun buat apa yang Allah benci. Dua-dua saya buat Ustazah, tak apalah saya ni moderate Muslim. Macam gitu ya. Tak ada maknanya. Itu bukan maksud moderate Muslim ya. Kita nak buat dua-dua, tak ada. Okay, bukan begitu keadaannya bila kita nak jadi seorang yang bertaubat kepada Allah. Kita tinggalkan perbuatan yang buruk, kemudian kita terus-terusan berada di atas jalan ketaatan. Jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya faham bukan semua orang memiliki kekuatan ya untuk melakukan perkara ini. Tak semua orang. Mungkin kalau kita kuat, kita ada kesungguhan, kita ada sokongan, tapi ada orang mereka tidak memiliki dua keadaan ini. Ada orang memang dia nak jadi baik, dia nak jadi solehah kan, tapi dia tidak ada kekuatan. Sebab tu tadi penting kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan taufik. Namun saya juga nak memberikan pesanan begini ya kepada kita ni semua, muslimah-muslimah ni. Kita buat baik ni jangan kita tunggu-tunggu. Kita nak solat, kita nak pakai tudung, kita nak bersedekah, kita nak pergi umrah, buat. Jangan tunggu-tunggu. Ya, jangan nantilah tak apa, saya tak ada kekuatan nak buat baik. Cuba bila kita ada perasaan yang begitu, nasihat saya, cuba kita fikir, kenapa masa kita nak buat jahat kita tak fikir-fikir ya? Masa kita nak buat jahat kita buat je. Tunggulah nanti kalau ada rasa nak buat jahat. Kita tak rasa begitu kan? Kita nak buat jahat kita buat je. Dia begitu. Tapi kenapa bila kita nak buat baik, sesuatu yang Allah cinta, kena ingat ya, sesuatu yang Allah cinta, sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kita masih lagi nak tunggu. Selalu orang kata kita nak tunggu kita ikhlas betul-betul baru kita nak jadi baik. Tak semestinya begitu ya muslimah. Kita nak buat baik ni memanglah betul tadi saya kata kan, kita nak buat baik dia mesti ikhlas. Tapi benda yang baik ini dia adalah sesuatu perkara yang wajib untuk kita buat. Kira kita baik ataupun tidak. Dia macam tu ayat dia. Okey, kita solat, contoh solat ya. Dia tak semestinya, dia tak kira sama ada kita baik ataupun tak baik. Solat adalah perkara yang wajib, baik orang yang baik ke orang tak baik dia memang kena buat. Dia begitu. Berkenaan dengan keikhlasan itu dia boleh datang kemudian. Sebab macam ni, kalau kita tak start benda baik ni,
Dia sampai bila-bila nanti dia tak start. Betul tak? Sebab tu kalau kita ada rasa nak buat baik, teruskan sahaja. Lama-kelamaan insya-Allah. Mungkin mula-mula kita buat sebab kita malu kan, orang nampak kita tak solat kan, kita pun buatlah tak apalah solat, nanti kan orang kata aku tak solat pula, kita malu kan. Tapi insya-Allah, lama-kelamaan rasa malu itu dia akan berubah betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab dia antara kita ni nak dengan tak nak je. Start ataupun tak start. Kalau kita mulakan insya-Allah, dia akan terus. Okey? Yang masalahnya sekarang ialah bila kita tak mulakan langsung, bila kita tak buat langsung. Jadi perkara yang baik, orang yang dia nak bertaubat, dia nak tinggalkan perkara-perkara yang, jahat ini, dia mesti ada satu permulaan yang kuat pada diri dia. Bila dia kuat untuk melakukan perbuatan yang baik itu, tak kiralah dia buat kerana itu, kerana ini, tak apa. Itu nanti belakang kira. Okey, yang penting dia buat dulu. Dia buat dulu. Kan macam kita kecil-kecil kan, kita kena pakai tudung, mak kita suruh kita solat. Kan kita tak reti pun kenapa kena solat, kenapa kena pakai tudung kan. Sibuk pula suruh pakai tudung, suka hati nak pakai macam mana macam gitu kan. Sibuk suruh solat, sikit-sikit suruh solat. Pukul 7 maghrib tak boleh tengok TV ke solat. Kan mak kita kan. Kita tak reti, kita tak faham kenapa, tapi kita buat, yes kita buat. Kenapa mak kita paksa? Walaupun mak kita tahu, lah budak-budak kecil bukan tahu tentang ikhlas ke tak ikhlas ya. Betul, betul. Benda tu bukan perkara yang berkaitan dengan ikhlas pun. Kita dipaksa untuk buat, kita disuruh untuk buat. Yang pada waktu tu tak tahu pun. Tapi akhirnya bila dia jadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita, lalu kita belajar lagi, kan kita top up ilmu kita ikuti bila kita dah dewasa, okay? Kita ikuti kelas-kelas agama dan kita faham dan mungkin nanti kemudian harinya bila ibu kita ataupun ayah kita, orang yang dapat explain kepada kita, kenapa kita kena solat, kenapa kita kena pakai tudung, kenapa kita kena jadi baik. Kita akan faham, di situlah akhirnya ada keikhlasan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mulakan. Jangan kita pendam dan jangan kita biarkan. Okey, kalau kita biarkan, kita pendam, bimbang-bimbang, tak start langsung, tak mula langsung, kan? Di sini bagaimana kita nak dapatkan doa daripada malaikat itu tadi? Kerana para malaikat, mereka berdoa bukan untuk sebarangan orang. Dan mereka berdoa untuk orang yang bertaubat, bukan taubat yang sebarangan. Tetapi bertaubat sungguh-sungguh kerana Allah. Sungguh-sungguh meninggalkan perkara yang Allah benci dan mengikuti jalan yang dicintai Allah. Barulah mereka doa untuk orang yang begini. Kan? Dan dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 itu tadi, kita lihat keutamaan orang yang bertaubat itu bukan hanya para malaikat ini minta kepada mereka agar berikan keampunan untuk mereka. Mereka minta kepada Allah agar berikan keampunan untuk mereka. Tetapi mereka juga minta kepada Allah agar jaga, pelihara orang-orang yang bertaubat, yang ikut jalan Allah ini daripada azab api neraka. Maknanya ada banyak perkara yang para malaikat itu minta kepada Allah untuk orang yang bertaubat. Lalu kita gabungkan dengan ayat yang ke-9 dalam surah Ghafir yang kita letakkan di awal perbincangan itu tadi. Di mana mereka kata kepada Allah, dan jaga mereka juga ini daripada amal-amal perbuatan yang buruk. Dan kerana siapa yang dijaga daripada perbuatan-perbuatan amal yang buruk, pada hari itu mereka adalah orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang para malaikat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni ya muslimah, saya nak tutup perbincangan saya pada pagi ini. Kita ini dalam banyak keadaan dalam kehidupan kita, cuba kita usaha untuk jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, kita usaha untuk sentiasa ada keinginan melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Kan? Kita perlu mulakan dalam kehidupan kita. Orang yang mana dia buat sesuatu dengan kesungguhan hati dia di awal itu kan. Walaupun dia kadang-kadang dia tak confident, adakah kita buat ini kerana Allah, adakah kita buat ini kerana manusia. Mungkin di awalnya kita tak confident. Tak mengapa, teruskan. Kuatkan hati, kuatkan semangat, buatlah amal ini, buatlah kebaikan ini yang mudah-mudahan saya akan jadi orang yang ikhlas, saya akan buat ia kerana Allah dan saya akan terus-terusan istiqamah dengan amal tersebut. Orang yang begini inilah yang malaikat pandang. Bila malaikat pandang,
orang yang bersungguh-sungguh, dia tinggalkan perbuatan yang dosa itu tadi, perbuatan maksiat, kan, yang dia bersungguh-sungguh, lalu dia terus berada di atas jalan ketaatan, banyak yang diperoleh oleh orang tersebut. Di mana akhirnya, bila kita ini yang muslimah, mendapat doa dari para malaikat, itulah sebenarnya yang menjadikan kita seorang muslimah yang kuat. Dan kita tak tahu amal kita yang mana satu, taubat kita yang mana satu, yang didoakan oleh para malaikat. Kita tak tahu tentang itu. Yang penting sekarang, adakah kita nak bertaubat ataupun tidak? Yang penting sekarang, adakah kita nak buat baik ataupun tidak? Adakah kita nak beramal soleh ataupun tidak? Dan seterusnya, serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemungkinan di situ dengan amal baik kita, dengan keinginan kita yang bersungguh-sungguh itu tadi, bertaubat kepada Allah, para malaikat pandang kita dengan kesungguhan itu. Mereka doa untuk kita. Mereka doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan untuk kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada azab api neraka, lindungi kita daripada amalan-amalan yang buruk. Di sinilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun pandang kita lalu memberikan taufiknya kepada kita. Dan akhirnya tinggal terus kita perbuatan buruk itu, bukan? Kita tinggal terus. Kita tak pandang dah amal buruk itu. Kemungkinan di situ kita mendapatkan doa daripada para malaikat yang minta Allah jaga kita agar kita sentiasa berada di atas jalan ketaatan, agar kita sentiasa tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan akhirnya kita berada di atas jalan ketaatan itu dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan berada di atas jalan ketaatan, menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa ingin bertaubat kepada Allah dan akhirnya mendapat doa daripada para malaikat yang berada, yang memikul arasy Allah dan berada di sekeliling Allah, di sekeliling arasy itu tadi. Ya, mudah-mudahan sedemikian. Kuatkan hati, kuatkan semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang salihah. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.